Assalamualaikum. Video kali ini kita akan bercakap tentang 4 orang yang boleh bercakap ketika menjadi bayi berdasarkan kisah di dalam Al-Quran dan hadis. Orang yang pertama ialah Nabi Isa alaihissalam. Perkara ini telah direkodkan di dalam Al-Quran surah Maryam ayat ke-29 sehinggalah ayat ke-33. Dalam ayat ke-29, ibu kepada Nabi Isa alaihissalam mengatakan bagaimana hendak bercakap dengan seorang bayi yang masih lagi kecil. Dia berasa pelik. Kemudian dalam ayat ke-30 sampailah ke-33, Nabi Isa alaihissalam ketika itu yang masih lagi bayi terus berkata-kata memperkenalkan diri baginda, iaitu seorang hamba Allah yang telah diberikan kitab dan telah dikurniakan pangkat seorang Nabi. Jadi daripada kisah Nabi Isa itu menunjukkan bahawa kekuasaan Allah SWT ini sangatlah luas dan boleh melakukan apa sahaja meskipun seorang bayi masih kecil terus boleh berkata-kata dengan lancar. Dan ini ialah antara salah satu mukjizat Nabi Isa alaihissalam, iaitu baginda boleh bercakap ketika seorang bayi lelaki. Kisah Nabi Isa alaihissalam ni kita semua sedia maklum sebab kita semua sudah kenal dengan Nabi Isa. Manakala kisah kedua ialah seorang yang bernama Juraij, tapi bukan beliau yang bercakap ketika menjadi bayi lah. Kisah Juraij ini direkodkan di dalam Sahih Muslim, Sahih Bukhari dan kitab Riyadhus Shalihin. Hadis ini agak panjang yang mana Nabi Muhammad SAW telah menceritakan bahawa dahulu ada seorang pemuda yang bernama Juraij. Juraij ialah seorang yang suka beribadah, seorang yang abid. Dan pada satu hari ibunya telah memanggil Juraij, tetapi waktu itu Juraij sedang solat sunat. Dalam hadis tersebut Juraij dia berkata dalam hati dia, dalam ada dia perlu jawab panggilan ibunya ataupun teruskan solat. Kemudian dia pun membuat keputusan teruskan solat sunat tersebut. Hari yang lain pula berlaku juga, ibu dia memanggil dia dan dia pun tak membalas. Sampailah satu masa ibu dia terasa hati dan telah mendoakan supaya janganlah dia mati melainkan melihat wajah seorang pelacur. Mungkin dalam doa ibu dia untuk memberi maksud yang supaya dia diberikan satu bentuk hukuman kerana telah berkecilkan hati ibunya dari segi hukuman fitnah terhadap pelacur. Dan pada satu hari ada seorang wanita telah menggoda Juraij, tapi Juraij tak layan sebab dia kan jenis suka beribadah. Kemudian perempuan itu telah berzina dengan seorang pengembala. Selepas itu pun perempuan itu telah mengandung dan melahirkan anak. Dan apabila anak itu telah lahir, perempuan itu telah memfitnah mengatakan bahawa ayah kepada anak itu ialah Juraij. Jadi orang-orang sekeliling pun telah datang dan pukul, belasah dan menghancurkan tempat Juraij solat dan melakukan ibadah. Lepas kena hancurkan tempat solat dia macam pondok lah, macam biara. Dan selepas kena maki hamun dan kena belasah, beliau pun keluar dan meminta untuk berjumpa dengan bayi tersebut. Setelah itu Juraij pun ambil wuduk dan solat. Selepas dia selesai solat, dia pun tanya kepada bayi tersebut siapa ayah, dan bayi tersebut jawab ayah dia ialah pengembala. Orang-orang yang belasah dia pun berasa bersalah dan meminta maaf, dan mereka pun cuba untuk membuat balik pondok dia daripada emas. Tapi Juraij ni dia seorang yang baik, dia kata dia tak mahu, dia nak minta supaya bina balik seperti keadaan sedia kala. Kisah Juraij ini menampakkan bahawa kita perlulah menjaga hati ibu kita dengan baik, sebab Islam mengajar kita supaya membesarkan ibu kemudian barulah ayah. Walaupun perkara tersebut perkara yang baik, iaitu solat sunat, tetapi wajib untuk kita berbakti kepada ibu kita, ibu dan ayah kita lebih utama. Selain itu ialah Allah berkuasa untuk membantu hamba-Nya yang suka beribadah kepadanya. Dalam kisah Juraij, beliau bernasib baik, Allah menolong beliau dengan menjadikan bayi tersebut boleh berkata-kata dan membersihkan nama dia. Ketiga pula ialah kisah dalam karangan Bani Israel. Ada seorang wanita dan seorang bayi yang telah menyusu, dan wanita tersebutlah, wanita tersebut ibu dia. Ketika bayi itu telah menyusu, lalu seorang lelaki yang tampan, yang segap berpakaian dan mempunyai tunggangan yang baik lah, mungkin kuda, dan ibu dia telah berdoa semoga bayi tersebut nanti besar akan jadi seperti lelaki tersebut. Kemudian tiba-tiba bayi tersebut berhenti menyusu. Kemudian dia tengok lelaki itulah. Bila dia dah tengok, dia cakap, ya Allah,
jangan jadikan aku seperti lelaki tersebut. Kemudian bayi itu pun sambung hisap susu. Selepas lelaki tersebut berlalu, lalu pula seorang hamba wanita yang baru selepas dipukul, dan orang-orang yang memukul hamba perempuan itu telah mengatakan bahawa perempuan itu telah berzina dan telah mencuri. Perempuan itu membalas balik dengan mengatakan hasbiyallahu wa ni'mal wakil, yang bermaksud cukuplah Allah bagiku pelindung kepada aku. Mafhumnya, melihat kejadian itu, ibu kepada bayi tersebut pun berdoalah semoga bayi itu dah besar tak jadi macam wanita tersebut. Kemudian bayi tersebut pun sama macam lelaki tadi, dia berhenti susu, dia tengok wanita tersebut, kemudian dia berdoa supaya dia jadi seperti wanita tersebut. Ibu yang menyusukan anak itu pun tanya kepada bayi tersebut kenapa dia doa macam itu. Bayi tersebut pun jawab kepada ibu dia bahawa lelaki yang lalu tadi itu sebenarnya seorang yang kejam, seorang yang jahat. Dia tak mahu jadi seperti lelaki tersebut. Manakala hamba perempuan yang telah dipukul itu dan telah dicerca tadi, itu ialah seorang hamba Allah yang baik. Kisah ibu dan bayi yang menyusu ini juga direkodkan di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Pengajaran daripada kisah ini ialah kita tidak boleh mengadili seseorang berdasarkan luarannya. Yang terakhir ialah kisah Ashabul Ukhdud. Kisah ini direkodkan dalam Sahih Muslim, yang mana Nabi menceritakan bahawa pada zaman dahulu ada seorang raja yang mempunyai empayar yang besar. Dan raja ni dia ada ahli sihir diraja. Ada satu hari ahli sihir diraja ni minta bantuan pada si raja supaya dapat diberikan seorang muda untuk diajar ilmu-ilmu ahli sihir. Sebab ahli sihir tu dah tua. Pemuda ni pun ikutlah belajar pada rumah, pergi jumpa ahli sihir untuk belajar ilmu sihir. Dalam perjalanan pergi ke rumah ahli sihir tu, tengahnya ada seorang pendeta ataupun seorang rahib lah. Dia pun turut belajar dengan pendeta tersebut lah, dengan rahib tersebut. Pemuda tersebut dia berminat dengan ajaran pendeta tersebut. Jadi dia pun alang-alang dia pergi belajar sihir, dia pun belajar dengan pendeta. Dan pada satu hari dapat satu haiwan yang telah menghalang laluan, tak tahu haiwan apa. Pemuda tu pun telah cuba dalam situasi ini untuk tahu sama ada ajaran ahli sihir tersebut ataupun ajaran pendeta yang baik, yang patut diamalkan. Kemudian pemuda tersebut pun telah berdoa kepada Allah supaya menunjukkan kalau ajaran pendeta ni lebih baik, tolonglah dia membantu membunuh haiwan yang telah menghalang laluan orang ramai. Jadi bila dia baling sesuatu pada haiwan tersebut, haiwan tu pun mati. Ternyata yang ajaran pendeta ni betul lah sebab ajaran daripada Allah SWT. Budak tu pun cerita dekat pendeta tu. Jadi pendeta tu pun cakap pada dia dan puji dia bahawa dia telah lebih hebat daripada pendeta tu. Jadi dia pun nasihat pemuda tu bahawa satu hari budak tu akan mengalami ujian yang besar. Dan kalau dia ditangkap, pendeta tu kata jangan bagi tahu yang budak tu belajar dengan pendeta tu. Ringkaskan cerita, pemuda tu pun berjaya mengubati penyakit macam penyakit buta, penyakit sopak, banyak-banyak penyakit. Dan rakyat kat tempat kawasan tersebut mula berkata-kata macam dia macam viral lah, mula disebar luas dan orang pun mula tahu. Dan pada satu hari ada seorang bangsawan yang berada di dalam majlis raja lah, dia pun tahu kisah budak tu sebab dia orang buta. Jadi dia pun bawa hadiah yang banyak nak minta budak tu sembuhkan buta dia. Tapi bila dia jumpa pemuda tu kata bukan dia yang sembuhkan tetapi Allah yang sembuhkan. Jadi pemuda tu kata kalau nak sembuh, beriman pada Allah dahulu baru dia minta doa supaya dapat disembuhkan buta lelaki bangsawan tersebut. Jadi lelaki bangsawan tersebut pun dia ikutlah, dia beriman, dia takdirkan Allah, dia berjaya sembuh. Jadi dia pun macam biasalah ada dalam majlis raja, dan raja pun tiba-tiba nampak dia. Raja tanya, siapa yang boleh ubati kau kan? Raja tanya dia. Dia pun ceritalah yang ubati dia ialah Allah. Dan raja tu pun tanya, ada ke Tuhan selain dia? Selain raja tu kan, dia anggap diri dia Tuhan. Kemudian raja tu pun seksa bangsawan tadi tu. Akhirnya bangsawan tu pun terpaksa ceritalah yang buat disembuh ialah pemuda yang belajar sihir dan belajar dengan pendeta rahib tadi. Kemudian raja pun tangkap pemuda tersebut dan seksa pemuda tersebut juga. Dan pemuda tersebut juga terpaksa dahkan bahawa dia belajar dengan pendeta yang dia jumpa di pertengahan jalan. Apabila rahib tadi telah ditangkap, raja tersebut paksa dia keluar daripada agamanya, tetapi pendeta tersebut tak nak keluar juga, dia tetap beriman kepada Allah. Dan
wanita tersebut telah digergaji dengan kejamnya sampailah dia mati. Kemudian selepas itu raja tangkap pula bangsawan yang tadi yang telah sambung daripada buta tu supaya keluar daripada agama. Tapi bangsawan tu juga dia tak nak, dia tetap teguh pada ajaran Allah dan dia telah pun digergaji. Kemudian tibalah giliran pemuda tadi. Raja tersebut suruh dia dibawa ke atas bukit untuk ditolak, tetapi pemuda tadi terselamat atas bantuan Allah. Kemudian raja arahkan pula dia ditolak di lautan yang luas dan kali kedua pun terselamat. Tetapi pemuda tersebut tak takut. Lepas dia terselamat daripada kedua-dua peristiwa itu, dia jumpa juga raja. Dan raja pun rasa pelik. Budak tu cakap, kalau kau nak aku mati, kau kena bawa aku dan rakyat jelata semua salibkan aku supaya semua nampak dan panah kepala aku, tetapi sebut nama Allah. Raja pun tak puas hati, geram kan. Dia pun ikutlah cadangan pemuda tadi. Dia kumpulkan rakyat jelata, dia salib budak tu dan dia telah panah kepala budak tersebut dengan nama Allah. Kemudian budak tu pun mati. Bila semua rakyat tengok situasi tersebut, mereka pun berasa takjub dan mereka pun beramai-ramai beriman kepada Allah dan mereka menjerit, kami beriman kepada Tuhan budak itu. 3 kali lah, macam dalam filem menjerit kuat-kuat, kami beriman kepada Tuhan budak itu. Kemudian raja pun makin tak puas hati. Dia pun suruh tentera dia korek parit dan nyalakan api dengan marak dan disuruh semua yang masuk agama tersebut supaya keluar. Siapa tak keluar akan ditolak. Kalau tak nak kena tolak, terjun sendiri. Dan semua pun yang beriman pakat-pakatlah terjun sendiri ataupun ditolak. Kemudian tiba satu giliran seorang ibu dan anak dia, dan ibu tu dia rasa macam takutlah, dia rasa ragu-ragu nak terjun ke tanah. Dan ketika itulah bayi tersebut berkata-kata kepada ibu dia, ya umma isbiri fa innaki alal haq, wahai ibu bersabarlah, sesungguhnya engkau berada di atas kebenaran. Setelah mendengar bayi itu cakap pada dia, ibu tersebut pun terjun bersama-sama bayi itu. Jadi kisah ni pun tamatlah. Rumusan daripada kisah Ashabul Ukhdud ini menunjukkan bahawa orang yang beriman dia tidak takut kepada cubaan ataupun ujian yang getir sekalipun, sebab dalam hati mereka begitu teguh memegang janji Allah, itu syurga. Selain itu, raja yang mendakwa diri dia adalah sebagai Tuhan pun tak boleh nak membantu rakyat. Jadi sebab itulah rakyat mula tular apabila seorang pemuda berjaya membantu menolong mereka dari segi mengubati penyakit, dari segi membantu membunuh haiwan yang besar. Kesimpulan daripada 4 orang yang boleh bercakap ketika masih bayi ini ialah keesaan dan kekuasaan Allah SWT. Jadi saya cadangkan supaya baca kisah ini dengan betul, merujuk pada kitab-kitab hadis dan syarahannya. Jangan dengar cakap saya sahajalah dalam video ini, tak betul sangat pun. Kena rujuklah pada asatizah yang ada di luar sana yang lebih ahli dalam bidangnya, supaya kita dapat mengamati pengajaran yang sebenar-benarnya dalam kisah-kisah yang telah disampaikan dalam Al-Quran dan hadis ni. Jadi itu sahaja. Jumpa lagi dalam video seterusnya. Assalamualaikum dan terima kasih.